الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah kerana pada malam ini, seperti mana kebiasaannya, kita akan mengadakan kelas yang mana di sini kita akan menyentuh berhubung dengan fiqh al-ibadat, iaitu perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam ibadat. Jadi mudah-mudahan hadis yang kita baca, yang kita bincangkan ini memberikan istifadah ataupun manfaat, pengajaran dan panduan dalam amalan kita seharian. An Abi Qatadah qala عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, daripada Abu Qatadah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khatabana, khutbah, ataupun boleh juga kita sebut sebagai memberikan ucapan. Kata Abu Qatadah, dalam satu permusafiran, dalam satu rombongan, Rasulullah memberikan satu ucapan kepada kami yang bersama dengan baginda dalam rombongan tersebut. Dalam rombongan tersebut. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tasiruna ashiyatakum wa laylatakum wa ta'tuna al-ma' insya'allah ghadan. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata sesungguhnya kamu semua akan berjalan pada malam ini. Maksudnya perjalanan itu pada sebelah malam, yang mana jika kamu berjalan dengan pantas, tidak berlengah-lengah, esok kamu akan sampai ke suatu kawasan yang ada air untuk minum daripadanya. Kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermusafir pada waktu siang dan pernah juga bermusafir pada waktu malam. Dan kalau kita tengok adab-adab bermusafir, sebahagian ulama menyatakan bahawa Nabi suka kita bertolak pada sebelah malam. Nabi suka. Alasan dia apa? Kalau tuan-tuan biasa dengar orang baca bab adab bermusafir, Nabi kata kalau boleh keluarlah ataupun bertolaklah pada waktu malam bagi yang berkemampuan lah. Sebab bumi itu dilipat untuk kamu pada waktu malam. Ahli hadis
apabila mereka syarah apa maksud bumi dilipat pada waktu malam. Apa maksud bumi dilipat? Perjalanan yang kita lakukan pada waktu malam akan dirasakan cepat berbanding perjalanan yang kita lalui pada waktu siang. Bagi orang yang suka bermusafir, dia akan rasa benda ni lah. Dia kata memang dia rasa cepat. Pasal apa? Dia naik-naik, dia lena sedap-sedap jaga. Dia pun gerak-gerak, oi mangkit, oi sampai dah. Oh, memang sampai lah dah hang bantai lena. Kan? Tapi itu hakikatnya. Kita merasakan perjalanan tu cepat. Hakikatnya jarak itu sama. Kita nak pergi Kuala Lumpur siang ataupun malam, jarak tu sama. 400-500 km itu jarak tu sama. Cuma perasaan itu. Dan memang ada beza, ada kesannya kalau kita bertolak pada waktu malam, seakan-akan perjalanan itu menjadi cepat, dan itulah maksud bumi dilipat untuk kamu. Maksudnya kalau benda yang kita buka tu besar, bila kita lipat dia jadi pendek, ataupun dia jadi kecil, ataupun dia jadi singkat untuk kita. Ini salah satu daripada adab, kan? Dan kita tengok banyak jugalah adab-adab yang lain. Nabi suruh kita keluar kalau boleh pada hari Khamis, dan Nabi banyak bermusafir pada hari Khamis, dan Nabi suruh kita berjamaah. Dan apa yang Nabi buat? Nabi suruh kita apabila bermusafir selesai segera pulang. Jadi Nabi nak bagi semangat dekat sahabat ni, dia kata apa? Berjalan malam ni jangan berhenti, jangan ralik, jangan lena, cepat. Esok kalau cepat kita sampai ke tempat yang ada air. Ini satu perkara mukjizat. Benda yang belum berlaku Nabi dah bagi tahu lah, kan? Nabi dah bagi tahu, kan? Okey. Kata Abu Qatadah, fantalaqa an-nas la yalwi ahadun ala ahad. Kami pun bergeraklah segera, bertolaklah dengan cepat dan fokus untuk menamatkan perjalanan ni. Mereka jadi semangatlah bila Nabi kata cepat. Lagi cepat kita sampai, lagi cepat kita boleh minum. Kan? Masa tu ayak ni satu benda yang sangat penting lah, kerana perjalanan yang mereka tempuh adalah melalui padang pasir. Jadi kalau orang habaq ada ayak tu, depa jadi satu semangat untuk mereka. Kata Abu Qatadah, fa bainama Rasulullah yasir hatta abhara al-lail wa ana ila jambih qal fa na'asa Rasulullah. Kami pun berjalan sehinggalah dekat-dekat nak hujung malam, dekat-dekat nak sayup dah tu, kan, dekat lewat malam tu. Fa na'asa Rasulullah. Nabi mengantuk. Nabi mengantuk. Apa yang berlaku? Famala an rahilatih. Abu Qatadah kata, aku berada dekat dengan Nabi. Masa tu Nabi menunggang unta dia. Macam mana Abu Qatadah tahu kata Nabi mengantuk? Dia jadi mal, dia jadi muyul, dia jadi macam apa kata? Apa ni, sengit, nak rebah, nak tertomuh jatuh, mengantuk. Kan? Dia mengantuk. Jadi bila mengantuk tu, Abu Qatadah kata Nabi jadi macam orang nak jatuh. Apa yang dia buat? Fa ataituhu fada'amtuhu min ghair an uqidhah. Nak pergi duk gerak tak sampai hati, aku tolak bagi betul balik. Jadi orang yang dia mengantuk, dia lena ni, bila kadang-kadang dia duduk lagu tu kita tolak, dia tak jaga. Dia sedar tak sedar, kan? Kan? Okey. Jadi Abu Qatadah kata bila aku tolak Nabi tu, Nabi pun duduk tegak balik. Jalanlah. Lepas tu
hatta i'tadala ala rahilati. Lepas dia tolak tu dia jadi tegak, dia jadi okey. Thumma sara hatta tahawwar al-lil mala an rahilati. Jalan kuih lama sikit, dia sengit balik. Mengantuk. Bukan nak boleh pedar lama. Macam tuan-tuan lah. Mengantuk. Awal-awal tu tegak. Lepas tu, jadi macam Nabi juga lama. Cuma dia tak pergi ke tepi, dia pergi ke mana? Dia pergi ke depan. Ini dia panggil apa? Mengal di daratan. Sekali-sekali puyu, sekali-sekali kawan, kan? Dia nak kontrol tu tak payah dah. Mata mengantuk kan kerja macam-macam siang ni dia kontrol tak dah, kan? Sekali tepuk meja dia pun macam tu lah. Kawan yang sebelah tu pun awal 2-3 kali dia duk kuih juga. Oi, lalah kali dengan dia pun mengat. Kata Abu Qatadah, fada'amtuhu min ghairi an uqidhah. Aku pun pilah kali kedua, tolak. Berbetul balik. Hatta i'tadala. Lepas tu betul lah syak. Thumma sara hatta idha kana min akhir as-sahar. Kuih lama berjalan. Mala mailatan hiya ashaddu min mailatain ulayain hatta kada yanjafil. Tapi kali ni nampak mengantuk sungguh. Herat sengit tu, sengit lagi sengit daripada hok sengit awal tadi ni. Abu Qatadah kata tak boleh jadi. Dia pi dekat, dia pi dekat, dia tolak lebih sikit lah pasal sengit nak jatuh ni. Tolak tu farafa'a ras. Nabi terkejut. Nabi terkejut. Lepas dia tolak kali yang ketiga ni, oleh kerana mungkin dah sengit sangat asyad. Abu Qatadah kata sengit teruk ni, memang lena Ustaz. Tolak tu sedak Nabi. Farafa'a ras. Dia panggung kepala. Man hada ni, siapa duk tolak ni? Terkejut. Siapa dia ni? Qult Abu Qatadah. Nabi tanya, mata kana hadha masiraka minni? Berapa lama dah duk tolak aku ni? Berapa lama dah yang duduk jaga ni? Kan? Sengit tolak ni lama mana dah? Thumma qal, dia kata apa? Qult ma dhala hadha masiri mundhu layla. Daripada awal tadi 2-3 kali jugalah duk tolak ni. Dia habaq kat Nabi 2-3 kali. Kalau dia tak pi pegang tadi jatuh lama lah. Nabi kata hafizaqallah bima hafizta bihi nabiyyah. Semoga Allah menjaga engkau wahai Abu Qatadah, kerana engkau telah menjaga nabinya. Nabi doa lah kan. Salah satu daripada adab Nabi ni, kalau orang buat baik dekat dia, dia balas. Habis sangat dia doa lah. Orang jamu makan ke, orang tolong ke, orang bagi hadiah ke, memang dia suka balas. Dan dia pun ajak kita suruh balas. Dalam hadis rawahul Bukhari, Nabi kata apa? Tahaddu tahabbu. Kalau orang bagi apa-apa kat kamu, kamu balas balik. Dan Nabi kata kalau tak ada apa benda kamu nak balas, tak ada benda kamu nak serah, nak ganti balik, kamu doalah banyak-banyak pada orang yang buat baik kat kamu tu, sehingga kamu rasa cukup dah kot. Dia tolong kita, kita doa dekat dia. Kita tak ada benda nak bagi balik, kita pun tak mampu nak terima kasih ni lagu mana, doa kat dia. Tak gaduh habaq lah. Dia kata aku doa kat hang tiap-tiap malam ni, aku tak pernah lupa kat hang. Itu hang tolong aku. Tak sat-sat ni pun lepas mayang aku doa kat hang. Telefon semata-mata nak habaq hak tu. Tak jadi ya, kan? Kita doa, lepas tu kita rasa padan, kita rasa cukup lah kot, kan? Kita rasa terbalas dengan apa yang dia buat. Nabi kata berhenti. Maksudnya satu tuntutan untuk kita buat baik pada orang yang berbakti kepada kita. Thumma qal
hal tarana takhfa 'ala nas. Nabi kata tak boleh jadilah mengantuk. Ada orang lain kau lagi. Thumma qal hal tara min ahad. Ada orang lain dah lagi. Kau kita dua saja. Yang lain semua lepas ke depan lah. Dengan Abu Bakar dengan Umar pun lepas ke depan. Pasal Nabi kata tadi bergerak cepat. Mereka tak perasan kata mereka tinggal Nabi. Abu Qatadah ni dia duduk ikut daripada belakang. Nabi kata ada siapa lagi duduk belakang ni? Abu Qatadah kata, "Qult, hadha rakib." Tu ada seorang. "Hadha rakib akhar." Tu ada seorang. Oh, maknanya ada lah lagi 3-4 orang. Tapi mereka pun tak perasan lah kelam. Kata Abu Qatadah, "Hatta ijtama'na fakunna sab'ata rak." Kira-kira kutik-kutik adalah 7 orang kami yang duduklah dengan rombongan Nabi ni. Orang yang duduk dengan rombongan Nabi ni 7 orang. Yang lain lepas ke depan lah. Tak tahu sampai mana orang. Qala famala Rasulullah 'anit tariq fawada'a ra'sah. Ni hang panggil depa mai. Panggil depa 7 orang tu mai. Kita berhenti sah. Yang ni dia panggil apa tuan-tuan dalam istilah perubatan? Di antara perkara yang sangat berbahaya bagi orang yang memandu atau membawa kenderaan ni, dia panggil apa? Tidur secara tiba-tiba. Dia sat saja. Nabi tak apalah kalau dia terlena ke apa, dia jatuh bawah lah kan. Naik kenderaan. Kalau kita bagi pokok tiang segala makneka lah kan. Ya? Tidur ini satu benda yang apa? Dia datang secara tiba-tiba. Kan? Satu benda yang Quran kata dia menyentuh kamu. Dia sentuh kamu. Kan? Dan menyebabkan kita tak perasan. Pasal itu Nabi kata apa? Jangan semayang orang yang mengantuk. Jangan semayang orang yang lapar sampai dia kenyang, sampai dia makanlah. Jangan semayang orang yang mengantuk sampai dia tidur sat. Tapi kita ni memang mengantuk sentiasa. Kalau duk faham jangan semayang mengantuk, subuh pakai tak semayang lah. Bila yang tak mengantuk? Kan? Maksudnya mengantuk yang sangat. Nabi kata bimbang kamu tak ketahuan dalam semayang. Okey. Thumma qal. Kemudian Abu Qatadah kata, lena. Nabi kata lena. Dalam setengah riwayat Nabi suruh satu orang jangan lena. Kalau semua lena, ni dekat nak subuh dah. Kalau semua lena, ruyuk habis ya. Kata riwayat, setengah riwayat kata orang yang bertugas dia panggil hirasah. Dulu masa duk buat program dulu ni, habis nak macam tuan-tuan pergi camp program tu pakat lena lah, tapi seorang jangan lena, dia giliak lah, dia panggil hirasah. Pasal apa? Pasal satgi nak mangkit tahajud. Kalau semua lena, terkejut habis satgi kan. Dia bagi seorang ready untuk jadi. Satgi dia tatalah pukul 10 sampai pukul 12. Dia tak lena. Pukul 12 satgi orang lain pula. Kan? Dia bergiliak macam tu. Tuan-tuan pun boleh buat. Abang dekat bini aku lena dulu, hang berjaga. Sekali lagi hang gerak aku berjaga pula. Pasal apa? Pasal kita nak mangkit tahajud. Laki ni kita tak boleh harap. Kalau perempuan kita boleh harap. No? Boleh. Rahmat Tuhan, rahmat tuan. Katanya orang yang Nabi suruh jaga tu tak bagi lena tu Bilal. Bilal lah. Nabi kata Bilal hang jangan lena, kami nak lena. Sat lagi hang terlena kita lewat mayang. Kan? Fakana awwala man istayqadha Rasulullah wasyams fi dhahrih qal fakumna فزغين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من الماء. Dengan bila-bila boleh no. Jadi kalau tok bila kita sekali dua kali dia ruyuk biasalah.
Kena tahu tu Bilal bagi jadi tak mai. Macam Bilal nu lah juga. Semua leno. Semua leno. Fakana awwala man istayqadh. Yang pertama bangkit tidur tu Nabi. Yang boleh bangkit tu pun apa? Matahari panas. Oh, tuan-tuan. Tu dia depa boleh boh dah malam ni. Depa boleh boh. Nabi jaga cerah. Wasyamsu fi dhahrih. Matahari terbit di belakangnya. Makna kena panas tu. Leno kali kena panas. Kan? Jangan main-main. Mangkit tengok yang lain pakai duk leno sakan. Kan, sakan. Al-Imam Muslim, hadis ni riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan tahu hadis ni dia letak dalam bab apa? Bab ganti semayang yang terlepas. Ada cerita lah lagi. Tuan-tuan kena dengar cerita sampai habis. Fakumna. Nabi pun gerak mangkit. Farakibna. Nabi kata irkabu. Mangkit, naik unta semua, naik. Bukan semayang nah, naik unta, naik unta. Naik unta. Faraqibna, kami pun naik. Fasirna. Nabi kata jalan. Depa pelik tak semayang. Dah sayup, dah terjaga, dah terlewat. Suruh naik unta, suruh berjalan pula. Tak semayang lagi. Sebahagian riwayat kata, pasal apa Nabi tak semayang di situ? Kok tuan-tuan bisa dengar hadis ni? Dia kata bisa dengar dah ustaz, tapi jadi lagu Nabi. Jadi lagu mana? Terlena bagi kita sampai tahun tu terlena. Katanya Nabi sebut apa? Kita jangan semayang tani kerana di sini ada syaitan. Di sini ada syaitan. Pasal apa Nabi kata ada syaitan? Tu yang lena habis tu pasal setan lah tu. Kan satu orang sahabat mai tanya Nabi kan, ya Rasulullah, apa pasal ni kawan kami ni? Awak pasal apa kawan apa? Duk lena tak mangkit-mangkit subuh. Kencin habis dah tu. Setan kencin. Dan kita memang dilarang untuk salat di tempat yang macam mana syaitan duk ada. Di antaranya tempat kandang unta. Kandang unta ni salah satu tempat syaitan. Nabi kata, jom. Nabi tak semayang di situ. Pasal apa? Pasal di situ ada syaitan yang telah mengikat mereka sehingga mereka tak sedap. Jadi orang yang tak mangkit tu, syaitan bala syaitan. Syaitan telah kencing di telinga dia. Telah kencing di telinga dia. Okey? Nabi pun berjalan. Tak apalah dia jalan. Thumma da'a. Jauh sikit. Nabi kata berhenti. Bok mai ni bekas ayak. Abu Qatadah kata duk ada dekat dia lah bekas tu. Ayak pun tak banyak. Fatawadda'a minha wudu'an duna wudu'. Qal wa baqiya fiha syai'un min ma'. Thumma qala li Abi Qatadah ihfaz 'alaina mida'atak fasayakunu laha naba. Nabi pun ambil ayak semayang. Ayak pun tinggal sikit, tak banyak mana. Nabi kata kat Abu Qatadah, hang jaga elok-elok ni ayak yang tak banyak ni. Hak ayak yang tinggal tak banyak ni jaga elok-elok. Satgi nak jadi satu benda besar ni. Tuan-tuan pun kena percayalah. Satu benda besar akan berlaku. Nabi kata naba. Satu benda besar nak jadi satgi ni. Hang jaga elok-elok bekas ayak ni. Ayak tu tinggal tak banyak dah. Tapi Nabi kata jaga. Jangan bagi tumpah, jangan bagi hilang, jangan bagi rosak. Tak apalah, dia pun jaga. Thumma adzana Bilalun bis-salah. Lepas tu Nabi panggil Bilal. Bilal azan. Bilal azan. Bilal azan.
Fasalla Rasulullah rak'atain. Kata Abu Qatadah, habis Bilal azan, Nabi salat sunat 2 rakaat dulu. Thumma salal ghadah. Kemudian barulah Nabi sembahyang subuh. Tuan-tuan dengar bagi elok. Azan, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu baru Nabi sembahyang subuh. Kuk-kuklah tuan-tuan pi mana-mana, tidur hotel, bantai lembut, tilam lembut, terjerak lebih kan, duk berasa kelam. Aku rasa lama lena ni awak duk kelam. Dia pasal terai hotel tu dia tebat, selok-selok tu dia. Bukan kata matahari, nak terbit bulan pula. Kan? Tuan-tuan pun mesti kata, rugi dah hari ni. Boleh lagi sembahyang sunat. Sekali kita bahas. Bab hukum sekali. Bab hukum bila sampai kepada pengajaran dia. Lepas tu kata, fasana'a kama kana yasna' kulla yawm. Nabi buat lagu mana hak dia duk buat dah tu lah. Dia mangkit mayang sunat, lepas tu baru dia mayang subuh. Qal wa rakiba Rasulullah wa rakibna ma'ah. Cerita ni panjang lagi ni. Dia kata kami pun naiklah semula. Dah habis sembahyang pun semua, naik semula lah. Naik semula kenderaan. Faja'ala ba'duna yahmisu ila ba' ma kafaratun ma sana'na bitafritina fis salatina. Dalam depa duk naik tu, dengar suksi. Apa dia depa duk bincang? Agak-agak depa duk bincang apa? Sahabat yang 7 orang tadi ni, yang telajak dengan Nabi dan ini, masa depa naik unta tu, duk dengar depa duk bercakap sama-sama depa. Topik dia apa? Topik dia sangat panas, sangat besar. Dia berkata apa? Yahmis, Hamas ni dia bercakap soksek-soksek lah, bercakap sama-sama depa bisik-bisik ni. Dia berkata, ma kafaratun ma sana'na bi tafritina fi salatina. Apalah Tuhan nak bubuh kita, apalah kita nak buat ni. Kita pergi duk main-main sembahyang sampai pukul berapa dah ni. Depa duk menyesal, duk rasa bersalah. Tuan-tuan, baru kali pertama. Ini berapa kali manggil sayur, tak ada rasa apa lagi. Biar Ramli kata, betul hidup. Dia berkata, ni apa nak jadi dengan kita? Ma sana'na. Kita nak buat apa ni? Tafriq. Kita telah melalai, mencuaikan, mempermain-mainkan sembahyang. Dia baru cakap sama-sama dia buat. Nabi dengar. Nabi dengar. Depa duk rasa bersalah, depa duk mencela diri depa sendiri, depa duduk menyalahkan diri, depa duk rasa nak nilah berdosa. Depa duk rasa berdosa. Amma lakum fiyya uswatun. Nabi kata, ni bukankah pada diri aku ni contoh yang terbaik? Ni Nabi nak jawab ni, nak bagi clear ni, depa duk bercakap ni, nak terang ni apa kisah ni. Nabi kata, amma lakum fiyya uswah, bukankah aku ini contoh yang paling baik, contoh yang Tuhan suruh ikut? Amma innahu laysa fin naum tafrid, innama tafritu ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salah al-ukhra. Nabi kata, dengar, jangan duk usah hati, jangan duduk usah hati, jangan duk ada, jangan duk rasa berdosa. Lena bukanlah termasuk mempermain-mainkan sembahyang. Dia dengar bagi elok. Nabi kata, innaman naum. Nabi kata, sesungguhnya fin-naum, tidur ni, lais, bukanlah siapa-siapa, maksudnya siapa-siapa yang dia terlena, dia tertidur, itu tidak dianggap kesalahan. Tapi kena tahulah juga, pasal apa mangkit sayup ni? Saya tengok bola, pukul apa tidur? Pukul 5, subuh pukul apa? 6 suku. Yang ni hang buat ambil.
Dia kena tengok lah tuan-tuan. Maksudnya kalau lepas kuliah ni, tuan-tuan terlepas semayang kerana tertidur, itu tidak termasuk dalam makna melalaikan semayang. Cuma jangan ambil kesempatan di atas benda ni lah. Dia kata kalau kita terlena tak apa. Lohok pukul 1.30, 1.20 dia kata aku lena sak lah. Kalau tak jaga pun tak apa. Janji kes tu kes lena. Pasal tu ada larangan tidur bila? Sebelum maghrib. Pasal maghrib ni waktu dia sangat singkat. Nampak? Tidur ni, tuan-tuan, tidur ni beyond control. Maksudnya apa? Bukan kita yang atur. Kita pun tak tahu. Cuma kalau dia dah mangkit, dia pergi tengok jam 5.50 dan lagi. Ni memang kena. Ataupun bunyi dia pergi tutup. Bunyi dia pergi tutup. Lepas tu dia jaga. Tak apa lah. Awak lah. Terlena apa 3 kali tutup? Cuma tinggal telefon tu, patut dia kena set telefon tu, dia patut dia set. Nampak? Nabi kata ada pun yang dimaksudkan melalaikan salat tu apa? Yang dikatakan berdosa tu innamat tafriq ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Yang berdosa ni, yang bersalah ni, yang dianggap melalaikan sembahyang ni, satu orang yang ghalib tanpa sebab sehingga datangnya waktu yang lain. Dia meralik sampai bang asar, tak mayang lagi lohok. Hak ni betul Nabi kata. Hak ni betul-betul berdosa. Tapi macam kita bukan sengaja, kita tertidur. Baru clear, sahabat pun rasa tenang, lega. Dan Nabi kata siapa yang jadi lagu kita tadi ni, faman fa'ala dhalik, siapa yang jadi lagu kita yang terlena tadi ni, falyusalliha hina yamtabih laha, maka dia semayanglah bila dia jaga. Dia semayanglah bila dia jaga. Itu buat lagu kita buat tadi, tuan-tuan. Okey, saya nak sebut sikit. Tak habis lagi, tak nak sebut sikit. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah adalah manusia biasa, yang mana sifat manusia itu mengantuk, letih, tidur dan sebagainya. Sebab itu Allah memilih Rasul daripada kalangan manusia. Sebab apa? Sebab dia nak jadi contoh. Selalu kita bagi contoh ni. Kalau Allah lantik malaikat demam kita, ada kes malaikat nak mangkit sayur? Ada kes malaikat nak terlena? Ada kes malaikat nak tertidur? Tak ada. Sebab malaikat sifatnya tidak pernah silap, dan tidak pernah bantah, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang macam manusia lakukan. Jadi kalaulah Nabi tu malaikat, kita yang nak ikut ni manusia, kita jenis tidur terlewat, malaikat tidur mangkit awal, tidur pun tak, macam mana kita nak ikut? Tuan-tuan bayangkan kita mangkit-mangkit pukul 9, kita nak buat apa ni? Nak tengok contoh daripada malaikat, tak ada kes. Maka sebab itu manusia dipilih menjadi Rasul, kerana yang nak mengikutnya juga manusia, sama dari sudut tabiatnya. Ada kes mengantuk, ada kes lapar, ada nafsu pada wanita, ada keluarga. Jadi kita boleh ikutlah. Contoh cantik, semua bab ada.
Kalau betul sangat, perfect sangat, kita manusia tak boleh ikut pula. Sampai tak ada silap salah langsung, nak ikut tak boleh lah. Maka sebab itu Nabi menjadi contoh. Nabi menjadi contoh. Okey, Nabi ni manusia. Pasal tu Nabi kata innama ana bashar. Aku ni manusia macam kamu. Boleh jadi betul, boleh jadi silap. Kadang-kadang terlupa dan sebagainya. Okey? Pasal tu Nabi pun kadang-kadang dalam semayang dia pernah silap. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zul Yadain ma aqsarta as-salah? Ya Rasulullah, semayang jadi 2 dah ke? Dulu 4, kok turun arahan baru jadi 2. Nabi kata dak 4 tu awak. Rasulullah lupa tadi. Tanya sahabat, betul ke yang dia ni kata aku lupa? Dia pun kata betul lah, kami tak berani nak kata apa. Nabi pun semayang tambah lagi 2 sujud sahwi lepas salam. Dia lupa dalam semayang. Tapi sekali-sekala tu lah, ada kes tak duduk tahiyat awal, ada kes semayang kurang rakaat, ada kes semayang lebih rakaat buat 5. Semua ni kes ni untuk apa? Untuk kita ikut bila jadi. Ikut bila jadi. Okey. Sambung balik cerita ni. Tak apa, sekali kita baca lagi pengajaran dia. Thumma qal ma tarawna sana'u. Qala thumma qala asbaha an-nas faqadu nabiyahum. Geng hok tinggal Nabi ni bila cerah siang baru depa perasan Nabi tak ada. Dulu kan jenis rombongan. Pasal tu kita kita baca kisah hadithul ifk, fitnah Aisyah. Pasal apa depa tak tahu kata Aisyah tak ada? Masa tu suasana masa tu bukan perasan ada tak ada. Nampak? Jadi depa tengok-tengok mana Nabi ni, mana Nabi? Tu dia. Tak perasan depa duk kira berjalan, Nabi duk belakang tu. Faqala Abu Bakar wa Umar, Rasulullah ba'dakum lam yakun liyukhallifakum. Hampa Abu Bakar dengan Umar kata hampa kita semua tinggal Nabi duk belakang tu. Kita ni sampai hati tinggal Nabi. Nabi kalau jadi kita dia tak tinggal kita. Kita rik mana hala baru cari Nabi. Nabi kalau dia duduk depan dia akan tengok belakang. Nampak? Depa mula berasa bersalah Wa qala an-nas inna Rasulullah baina aydikum fa in tuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudun. Dia berkata itulah kita tak tengok, tak perasan, tak cek dan sebagainya lah. Mereka mulalah rasa tak seronok. Fantahaina ila nas. Lepas tu depa pun tunggulah Nabi. Hatta imtaddan nahar wa hamiya kullu syi wa hum yaqulun ya Rasulullah halakna atishna. Depa tunggu Nabi, Nabi pun sampai. Elok-elok Nabi sampai tu terus mengacung. Halakna. Kami ni nak habis dah, nak mati dah ni. Habis binasa kami. Pasal apa? Atishna, lapak ayak ni dahaga. Habaq dekat Nabi, halakna, kami ni dahaga. Mana dia ayak? La hulk alaik. Nabi kata, tak apa, tenang. Atliqu li ghumari. Qala wada'a bil mida'ah. Depa semua ramai ni dah berkumpul balik dah. Nabi kata dekat Abu Qatadah ni, bok mai hak bekas ayak tadi. Bekas hak lebih ambil ayak semayang tadi, bok mai. Ayak Abu Qatadah kata ada lah kot, banyak mana. Jadi kita bok mai. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa Abu Qatadah yasqihim falam ya'du an ra'a an-nas ma'an fil mida'ah takabbu 'alaiha. Nabi pun buat mai ayak tu. Sahabat bila tengok ayak banyak tu berebut. Takut tak dan. Ayak tak banyak, takut tak dan. Berebut, bertolak apa semua. Lapak ayak dahaga. Kita yang tak lapak ayak pun bertolak. Kan? Tambah yang lapak ayak.
Dia berkata apa sahabat duk bertolak, ambil lah elok-elok, tak gaduh sahabat nah. Kita lepas mayang isyak pun kalau orang jamu, bertolak lepas tu juga. Tangan atas tangan, kaki atas kaki, silang kawan kat depan lah. Kan? Lepas tu saya kata sebelum masuk dewan makan, buang kepiah tak tepi dulu. Kan? Nak berebut pun. Nabi bila tengok, Nabi kata ahsinu mala' kullukum sayarwa. Duk elok Nabi kata perangai ni jangan duk galut. Nabi tegur. Nabi kata ahsinu mala', jangan duk berebut, jangan duk bertolak, bertenang. Semua boleh minum jangan duk takut. Fafa'alu, barulah beratuk. Lepas Nabi bagi satu confirmation, Nabi bagi jaminan, semua akan minum, jangan takut, semua kenyang. Beratuk tertib. Faja'ala Rasulullah yasbu wa asqihim hatta ma baqiya ghairu Rasulillah. Nabi pun cedok bagi minum. Habis semua minum. Ayak tak jejah sikit pun. Ni kita jangan takut. Tuan-tuan jangan takut. Kalau kita pi makanan beratok cukup. Yang tak cukup berebut. Kalau berebut tak cukup. Kalau beratok cukup. Tak percaya beratok. Hatta lepas tu dah semua minum ayak. Nabi tuang dekat aku, suruh minum. Hatta ma baqiya ghairi wa ghairu Rasulullah. Abu Qatadah kata yang tak minum tinggal aku dengan Nabi. Jadi Nabi ni tukang cedok. Dia cedok minum. Pasal apa? Mukjizat lah. Kalau orang lain cedok habis lama dah. Pasal tu tuan-tuan nak pilih tukang cedok, pilih hok beriman. Pasal apa? Bila dia beriman, dia cedok kat orang. Kalau pilih tak beriman, dia cedok kat dia, cerah. Faham ke tak faham, saya tak tahulah. Satu dia cedok kat kita, dua dia cedok kat dia. Mau tak cukup. Bagi laluan pada azan, saya dah sambung sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Cerita ni ada sikit lagi tuan-tuan. Okey. Kita habiskan sikit cerita ni di ujungnya. Kemudian apabila Nabi cedok untuk diminum oleh Abu Qatadah, apa yang berlaku? Abu Qatadah ni dia tak mau minum. Dia tak mau minum. Pasal dia tengok Nabi tak minum, tak berapa elok dia nak minum dulu. Faqultu la ashrab hatta tashraba ya Rasulullah. Abu Qatadah kata saya tak akan minum melainkan Nabi lah minum dulu. Saya tak akan minum melainkan Nabi minum dulu. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata inna saqiyal qaum akhiruhum syurba. Nabi kata dekat Abu Qatadah, tak apa Abu Qatadah minum, tak apa, minum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sebut sesungguhnya di antara adab orang yang tuang atau cedok minuman ni, dia yang menjadi orang terakhir minum. Ini kita boleh buat. Di antara sunnah dan adab dalam etika majlis makanan, orang yang serve, orang yang hidang, dia jadi orang terakhir makan. Sebab itu Nabi kata minum. Sebab dia yang cedok. Orang yang cedok dia kena last sekali. Jadi kita kalau kita orang rumah kita kan, kita hidang. Kita cedok. Last sekali baru pinggan kita. Jangan cedok pinggan kita dulu. Cedok pinggan kita dulu. Tak. Kita serve orang lain dulu. Ini sunnah yang Nabi ajar. Dahulukan orang lain, kita yang tukang layan tu menjadi the last person, orang terakhir. Makan ke, minum ke, apa ke, orang tu dia jadi akhiruhum syurba. Jadi pasal tu Nabi minum last. Pasal dia yang tukang cedok, dia yang tukang tuang. Fasharibtu wa shariba Rasulullah
Fa'atannasu jamina riwa. Ayak tadi macam tak ada perubahan lah. Banyak tulah sebelum minum, banyak tulah lepas minum. Yang depa minum tak tahu ayak mana. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Maka berakhirlah cerita kita tentang kes dan peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak pergi kepada ibrah, pengajaran secara ringkaslah. Cerita pun kita dah dengar, huraian sikit sebanyak pun kita dah sebut. Antaranya tuan-tuan, apa dia? Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan di luar daripada kawalan dan kehendak dirinya, sama ada kerana dia tersilap, jahil, terlupa, tak sengaja dan sebagainya, maka perkara tersebut tidaklah dihukum sebagai suatu dosa. Apa sahaja perkara, perbuatan, tindakan, perkataan yang kita tersilap, yang kita benar-benar tak sengaja. Banyak contoh kita boleh buat. Orang tersilap ni bulan puasa 2 bulan saja lagi tuan-tuan. Awal bulan 5, 6 hari bulan 5. Awal 2-3 hari puasa ramai orang tersilap. Duk biasa makan pukul 9, dia mangkit dia makan pukul 9. 2-3 hari awal lah. Janganlah sampai 2-3 hari nak raya pun duk tersilap lagi. Esok nak raya, hari ni duk tersilap lagi. Amboi, bila nak betul dia tersilap. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang tersilap makan, Tuhan bagi dia makan. Cuma dia berhentilah. Tapi tuan-tuan pun janganlah bagi tersilap kan. Peti air buh, beli ayam, mangga, kunci yang bagi buka. Kan? Jangan duk buat bagi sengaja. Okey. Apa sahaja yang tuan-tuan buat dalam keadaan macam ni tidak dikira sebagai satu dosa. Semayang luar waktu, salah tu, berdosa. Tapi ada alasan, dia panggil apa? Uzur syar'i. Apa dia? Dia panggil perkara yang dimaafkan. Pasal itu Nabi kata diangkat pen. Di antaranya orang yang tak sengaja dan tersilap. Okey. Walaupun tak berdosa, macam Nabi katakan, man nama au nasiya, siapa yang tertidur ataupun terlupa, dia tak berdosa. Walaupun kita kata tak berdosa, tapi dia kena ganti. Oh, ini mentang-mentang lah sa kata tak berdosa, ganti pun tak. Mangkit-mangkit, oi, kau berapa dah? Tanya bini dia. 8.30 dah abang, oi. Oi, tersayuk dah kita. Mandi start kereta pergi kena capati. Tak sembahyang. Orang tanya apa siapa? Dia kata tak apa, kita terlena, tak berdosa. Tak berdosa tapi wajib ganti. Satu orang sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk, dia tak tahu. Dia tak tahu, kata dia tak ada wuduk, dia tak perasan, kata dia batal, kawan dia habang. Dia duduk sebelah kawan dia kentut, kawan dia tahu. Macam mana dia kentut, saya tahu, baulah. Lepas tu dia pergi sembahyang. Lepas tu nak balik, kawan dia panggil, "Weh, Mazak, aku hang pergi ambil sembahyang nak tadi." Dia kata, "Awak pasal apa? Hang kentut tadi." Astagfirullahalazim, sungguh juga no. Aku kentut tadi, hang abang dah. Aku lupa. Tak apa, hang tak berdosa. Satgi hang sampai di rumah, hang mayang lain. Yang itu maksud tak berdosa tapi kena ganti. Okey, bukan kata dalam bab semayang, dalam bab apa pun samalah. Sesuatu yang kita lakukan. Cuma para ulama berbeza sikit. Ini saya sebut bila sebagai ilmiah. Para ulama berbeza. Kalaulah satu orang tu dia
terjaga pukul 8. Kita nak kata apa tu? Sebahagian lagi kata dia qada. Dia ganti. Sebab apa kita kata dia ganti? Pasal dah keluar waktu. Tuan-tuan jangan pelik. Sebahagian ulama menyatakan tak. Itulah subuh dia. Itulah subuh dia. Pasal apa kita tak kata dia ganti? Sebab waktu yang sepatutnya dia tak wajib. Pasal apa dia tak wajib? Pasal dia tertidur. Bila dia sedar, itulah waktu dia. Maksudnya dalam kes itu tak ada ganti ya. Memang itulah time dia. Itu yang dia jaga. Waktu tu dia jaga. Pasal itu Nabi kata, siapa yang terlupa, siapa yang tertidur, sembahyanglah waktu yang dia jaga. Maksudnya itulah waktu dia. Sebahagian ulama kata tidak ada istilah ganti sembahyang. Tak ada. Macam mana kita nak kata waktu sepatutnya pukul 6 tadi dia sepatut sembahyang? Pasal dia tak jaga, tak wajib. Maka sebab itu sebahagian ulama menyatakan itulah waktu yang dia salat. Ini agak teknikal sikitlah, tapi saya sebut kerana ada dibincangkan oleh para ulama. Kalau nak panggil ganti pun panggil pilah, tapi sebenarnya itulah waktu dia. Kan? Tapi kita saja-saja nak pergi sembahyang subuh pukul 8, boleh atau tidak? Tak boleh, berdosa. Pasal kita tak ada alasan. Waktu kita waktu 6 suku sampai terbit matahari itu sajalah. Ini satu perbincangan di kalangan para ulama. Yang kedua tuan-tuan, apa yang disebut oleh para ulama, tetap juga dituntut kita menunaikan salat sunat sebelum subuh walaupun kita sudah terlewat daripada waktu salat. Masih lagi dituntut. Maksudnya kalau tuan-tuan nak buat walaupun dah keluar daripada waktu, masih lagi dituntut. Bukan sahaja kata para ulama dituntut, kita boleh semayang sunat, bahkan kita masih lagi boleh azan. Kita masih lagi boleh azan. Pasal Nabi suruh Bilal azan, lepas tu Nabi semayang sunat, lepas tu baru Nabi semayang. Ini dalam kes apa ni? Kes terkeluar waktu dah. Keluar waktu. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa sangat besar salat sunat sebelum subuh, kerana Nabi tetap menunaikannya walaupun dalam keadaan sudah terkeluar daripada waktu. Sangat besar lah. Kerana Nabi masih buat. Patutnya dah sayuk, jangan duk bagi sayuk lagi lah. Semayang subuh terus dah. Semayang juga sunat tu. Dan kita tahu hal ini musafir. Berlaku ketika mana? Ketika musafir. Menunjukkan Nabi tak meninggalkan salat sunat sebelum subuh walaupun baginda musafir. Semayang lain Nabi tak semayang. Sunat lohor, sunat isyak, sunat maghrib Nabi tak semayang. Sunat subuh saja Nabi semayang. Kita bila musafir bukan sunat subuh, dengan subuh pun tak. Syok pergi berjalan makan angin. Okey. Dan seterusnya kata para ulama, bagi mereka yang tertidur dalam kes seperti ini, disunahkan mengubah tempat. Sebab apa? Kerana di situ adanya tanda-tanda kehadiran syaitan. Syaitan bila kita semayang, syaitan akan kacau. Pasal itu bila kita tidur mimpi buruk, kita buat apa? Kita mimpi buruk, kita buat apa? Kita alih posisi tidur. Kalau kita mimpi buruk, kita beralih belah kanan, terjaga, kita tidur beralih belah kiri. Dia kata kalau beralih belah kiri lagi mimpi buruk. Pasal muka laki dia belah kiri. Dia kata baiklah belah kanan, tak apa. Ada juga kan. Yang seterusnya tuan-tuan, hadis ini juga mengajar, cuma dia tak masuklah dia dalam riwayat lain-lain, mengajar bahawa adanya tayammum. Adanya tayammum untuk apa? Untuk mandi junub. Tapi tuan-tuan dengar cerita tadi, ada tak bahagian tu? Tak ada kan? Riwayat ini ringkas.
Ada riwayat lain yang melengkapkan cerita ni. Kita tak baca lah pasal dia panjang kan. Cuma saya nak sebut sikit. Apabila Nabi semayang, satu orang dia tak ambil wudu. Dia duduk sorang-sorang. Dia tak semayang, dia duduk sorang-sorang. Nabi tanya pasal apa? Air tak ada. Air tak banyak. Dialah Abu Qatadah kata ada air sikit. Dia kata kalau wuduk lepas. Tapi saya ni kes besar. Dalam musafir dan lagi. Dialah dia mimpi ke apa ke. Biasalah tuan-tuan. Dia kata saya kena mandi wajib. Air ada tak cukup, tak banyak. Ini juga satu fik untuk kita. Nabi kata ambil tayamum. Nabi pun tunjuklah tepuk tangan, sapu muka. Tayamum lah. Tayamum. Mengajar kita kalau air tak ada, tak cukup, tak banyak, guna untuk darurat saja, kita tayamum. Maksud tayamum ni, dia bukan sahaja angkat hadas kecil, dia juga angkat hadas besar. Mandi junub pun tak payahlah tuan-tuan pergi cedok pasiak juru perata apa semua. Dia tak gaduh lah, tak payahlah jadi lagu sahabat tu kan. Berguling-guling tu. Berguling-guling nak bagi rata seluruh debu ke tanah tak. Ini dia angkat kan. Okey? Dan kita tengok juga di antara fiqh hadis ini apa dia tuan-tuan, yang diajar dalam hadis ni, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang sedikit menjadi banyak sehingga boleh diminum oleh kesemua ahli rombongan yang berada di dalam kes dan peristiwa tersebut. Banyaklah lagi fiqh yang kalau boleh kita nak ambil, tapi ini mengajar kita tentang qada salat yang tertinggal. Cuma sebelum kita nak tutup, saya nak sebut sikit. Ulama bincang, kalau kita tinggal sembahyang tu masa musafir, kita nak ganti masa kita dah balik ke rumah, kita nak ganti berapa rakaat? Umpamanya macam ni lah, tuan-tuan tak sembahyang asar masa dalam perjalanan, nak qada tu masa sampai di rumah. Nak buat 2 ke nak buat 4? Pasal apa buat 2? Pasal tinggal tu masa musafir. Pasal apa buat 4? Pasal nak ganti tu dah sampai rumah. Dalam hal ini ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sesiapa yang tinggal, ganti lagu mana dia tinggal. Kalau dia tinggal tu masa musafir, dia gantilah banyak tu juga. Maknanya kalau dia tinggal tu 2, dia ganti balik 2. Ada yang kata tengok tempat. Kalau dia ganti masih dalam musafir, dia kena buat 2, boleh buat 2. Tapi kalau dia ganti tu bila dia sampai, dia dah tak boleh dapat qasar, dia buat tamam. Ada yang kata kalau dia tinggal qasar, dia ganti kena tamam. Ini ada beberapa pandangan perbezaan di kalangan ulama. Kalau kita musafir, kita tertinggal, kita nak ganti lagu mana? Nak ganti ikut ruksah ke atau nak ganti ikut asal dia, azimah? Ada khilaf lah. Yang mana kesemuanya boleh dilakukan. Ini ada 3 pendapat sekurang-kurangnya dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dalam agama, dan kita jangan rasa bersalah jika ada salah dan silap kita lakukan. Yang paling penting benda itu tidak disengajakan, dan kita memohon keampunan kepada Allah, dan kita tunaikanlah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.